Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itulah yang dapat diungkap apabila melihat keadaan yang dihadapi penduduk terjejas banjir di pantai timur akhir tahun lalu. Antara negeri yang teruk dilanda musibah itu ialah negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Maran, antara daerah yang teruk dan boleh dikatakan sebahagian besarnya ditenggelami air. Pelbagai senario dapat dilihat ketika itu. Ramai yang bersedih. Perlukan bantuan tu semua. Kami anak ramai dah, rumah pun dah tenggelam lah, barang-barang habis semua dah buat. Kenderaan mereka musnah, perabot rumah hancur dan lebih menyayat hati apabila terdapat kejadian meragut nyawa yang melibatkan dua beranak yang mahu pulang ke kediaman mereka demi menyelamatkan barang penting. Tetapi malang, hajat mereka tidak kesampaian apabila kedua-duanya terjatuh dalam pusaran air. Peringkat awal banjir buruk yang melanda di Pahang menyebabkan peningkatan mendadak jumlah penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan. Terdapat juga sesetengah pihak mempertikai kesiapsiagaan pihak berkuasa. Lebih-lebih lagi banjir yang melanda melumpuhkan bandar Kuantan, Pekan dan Rompin sekurang-kurangnya 2 hari, sehinggakan bekalan makanan dan keperluan asas dilaporkan tidak mencukupi. Jalan raya utama turut terputus hubungan akibat paras air yang tinggi mengakibatkan kenderaan kecil tidak mampu melepasinya. Agensi berkaitan yang sepatutnya sudah bersedia membantu didakwa kononnya kelam kabut dan terpinga-pinga untuk memulakan tindakan. Hakikatnya, petugas operasi banjir turut terbabit dalam kejadian banjir itu. Namun mereka tetap bertungkus lumus dan bertaruh nyawa mendahulukan tindakan membantu penduduk terjejas banjir hingga keluarga sendiri terabai. Berdasarkan perangkaan penduduk terjejas banjir di Pahang, tahun 2013 mencatatkan jumlah mereka yang terlibat melebihi 40,000 orang penduduk mencakupi di Kuantan, Pekan, Maran dan Jerantut. Secara langsung ia menjadikan kejadian banjir paling buruk melanda Malaysia setakat ini. Kejadian banjir itu turut memperlihatkan pelbagai pihak tidak kira dari agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, badan korporat, persendirian sama-sama berganding bahu turun membantu dalam soal kebajikan masyarakat yang teruk terjejas. Bencana yang tidak dijangka berlaku begitu buruk memberi pengajaran berguna kepada semua secara langsung dalam kerja-kerja atau operasi bencana. Terima kasih Kamal dan Nurlela di Angkasa Puri. Baiklah, jika tadi saya sempat bersama-sama pasukan TUDM bagi meninjau sendiri lokasi-lokasi yang dilanda banjir di sekitar Kuantan. Namun ketika ini saya berada di Padang Bola Sepak Kemunting di mana usaha dalam membawa bantuan logistik dilakukan oleh 2 buah pesawat tentera udara Diraja Malaysia bersama dengan sebuah pesawat milik kepunyaan APMM. Dan untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan operasi itu, kita bersama dengan Dato' Muhammad Tajuddin Abdul Wahab selaku Setiausaha Majlis Keselamatan Negara. Dato', boleh Dato' ulas sikit tentang operasi? Ya, operasi ini ialah untuk menghantar barang-barang makanan untuk pusat-pusat pemindahan di Kemaman. Seperti kita tahulah, jalan utama daripada Kuantan ke Kemaman memang dah terputus kerana menaiki air. Jadi inilah operasi untuk menghantar ke pusat pemindahan di sana. Dan nak hantar barang-barang daripada Kuantan, Gebeng, Gambang dan sebagainya pun memang sukar kerana kebanyakan kedai-kedai di sini barang-barang dia dah habis. Jadi apa yang kita hantar pada hari ini adalah barang-barang yang kita bawa datang daripada Kuala Lumpur. 3 truk yang datang petang semalam membawa beras, gula, minyak masak, kicap, cili dan sebagainya. Jadi inilah operasi yang penghantarannya pada hari ini. Yang kita hantar pada ketika ini daripada Padang dengan menggunakan helikopter ialah lebih kurang 2 tan barang-barang makanan. Jadi bagaimana proses tu? Adakah ia akan berjalan terus sehingga banjir ini selesai? Ia akan berjalan terus. Kemungkinan saya ingat besok kita mungkin tidak menggunakan helikopter. Besok boleh hantar melalui jalan darat. Jadi kita akan gunakan truk untuk menghantar besok. Jadi untuk hari ini selepas 3 helikopter ni pergi hantar, mereka akan patah balik untuk trip yang kedua. Kita nak hantar semaksimum yang boleh lah.
Ya. Maknanya penghantaran itu akan dilakukan sehingga barang atau bantuan dari sini selesai. Ya, kita akan hantar sampai tidak wujud masalah di pusat-pusat pemindahan di Kemaman. Merujuk kepada dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara yang termaktub di bawah arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara, terdapat jawatan kuasa yang dibentuk bagi berhadapan dan menangani situasi bencana yang bersifat kompleks serta menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara, melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan pengembelingan sumber yang ekstensif. Berdasarkan kepada pengalaman banjir 2013 bagi negeri Pahang, persediaan rapi dilaksanakan oleh agensi terlibat bagi menghadapi situasi luar jangka. Lebih-lebih lagi musim tengkujuh kian tiba. Oleh itu, Angkatan Tentera Malaysia menerusi pemerintahan Brigade ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja yang berpangkalan di Kuantan mengadakan satu latih amal bagi menghadapi fenomena banjir pada tahun ini. Latih amal yang dinamakan Eksersis Jarum Mas dilaksanakan dengan menjadikan daerah pekan sebagai lokasi tumpuan. Melibatkan seramai 300 orang anggota, terdiri daripada pegawai muda Kor Kesihatan Diraja, pelajar diploma perubatan tentera, pasukan batalion kedua perubatan, termasuk para anggota Kor Amor Diraja dari Markas Brigade ke-4 Mechanized, Regimen 505 Wataniah Kem Sungai Miang serta penglibatan 40 orang anggota dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang. Bagi memastikan para anggota tentera bersiap sedia, pelbagai aktiviti direncanakan dalam mengisi tentatif program. Antaranya program Jiwa Murni. Sebagai permulaan, pusat komuniti perumahan Bukit Kenau di daerah Pekan menjadi lokasi pilihan. Program Jiwa Murni ini turut mempunyai matlamat tersendiri. Selain daripada mendekatkan diri dengan masyarakat menerusi perkhidmatan yang disediakan, ia juga menjadi batu loncatan kepada anggota tentera untuk lebih dekat dan memahami keperitan rakyat ketika dilanda musibah. Program Tentera Bersama Rakyat ni telah lama kita amalkan, bahawa daripada zaman sebelum kita mendapat kemerdekaan lagi pun kita telah menjayakan program Bersama Rakyat ni, iaitu untuk kita faham dengan rakyat dan rakyat juga faham dengan tugas-tugas Angkatan Tentera. Selain daripada menjaga keselamatan negara, kita juga mempunyai perkhidmatan-perkhidmatan yang sinonim dengan Kementerian Kesihatan, Jurutera dan berbagai lah. Jadi bagi kita ini adalah satu program latihan yang selalu kita lakukan. Dan apabila kita telah mesra dengan rakyat, apabila kita melaksanakan tugas-tugas keselamatan itu, penerimaan rakyat kepada kehadiran tentera, mungkin ketegangan itu dapat dikurangkan dan kerjasama di antara rakyat dengan tentera boleh dipertingkatkan. Jadi sekiranya tubuh atau terjalin sikap percaya dan mempercayai, jadi komunikasi di antara rakyat dan juga anggota tentera mungkin lebih lancar, dan dengan itu kita boleh mendapat maklumat-maklumat daripada segi keselamatan dan juga daripada segi perkhidmatan yang diperlukan yang boleh kita salurkan kepada pihak-pihak tertentu. Jadi signifikannya maknanya kita lebih menguatkan lagi kehadiran kita di sesuatu kawasan itu, dan tentera pun boleh memberi tugas yang lebih mantap kepada rakyat. Berdasarkan pengalaman lalu,
Kawasan perumahan Bukit Kenau ini merupakan salah satu kawasan yang berisiko untuk dinaiki air sekiranya menghadapi hujan berpanjangan. Dianggarkan lebih dari 1,000 orang penduduk di sekitar kawasan ini adalah mereka yang berisiko terjejas banjir. Apatah lagi faktor geografinya berdekatan dengan kawasan sungai. Pendedahan kepada penduduk kampung berkenaan langkah siap sedia dan cara mendapatkan rawatan kesihatan dilaksanakan bagi memastikan masyarakat mendapat kesedaran awal bagi menghadapi situasi banjir. Kebiasaannya, ketika banjir berlaku, risiko dijangkiti penyakit mudah terjadi. Manakan tidak, faktor persekitaran yang kotor akibat banjir akan menjadikan persekitaran semasa tercemar dan jangkitan pelbagai wabak mudah berlaku. Atas dasar itu, pihak Angkatan Tentera Malaysia turut melakukan persediaan rapi dari segi bantuan perubatan termasuk dari kecekapan anggota serta kelengkapan perubatan medan. Kita mengambil kesempatan dalam program Jiwa Murni ini untuk menyebarkan kaedah-kaedah kesihatan medan yang kita panggil dalam Tentera Kesihatan Medan ataupun dalam Kementerian Kesihatan adalah primary care. Di mana kita beri penerangan berkenaan penyakit-penyakit yang selalu terjadi pada bencana alam banjir seperti cerit berit, ya, denggi dan juga penyakit-penyakit jangkitan kuman yang lain. Jadi kita terangkan bagaimana tanda-tanda awal supaya apabila mereka mengalami mempunyai tanda-tanda awal, mereka akan segera mendapatkan pengobatan. Sekiranya kebanyakan penyakit ini kalau kita terlewat, akibatnya mobilitinya amat tinggi. Ya, sekiranya macam cerit berit, mungkin kalau kena pada budak-budak boleh membawa maut. Ya, kepada orang dewasa mungkin meningkatkan mobiliti dia. Begitu juga dengan denggi. Sekiranya kalau denggi berdarah tu tindakan awal harus dilakukan. Jadi dengan cara Jiwa Murni ini kita luangkan masa untuk mereka berkumpul dan memberi penerangan-penerangan berkenaan tanda-tanda awal, bagaimana menjaga kebersihan kawasan dan juga di mana pengobatan boleh didapati agar mereka tidak mengalami mobiliti yang tinggi akibat penyakit-penyakit. Sebagai agensi sokongan di dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara, Angkatan Tentera Malaysia turut memainkan peranan tersendiri. Di bawah garis panduan pengendalian kejadian bencana arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara, terdapat 11 garis panduan tetap yang memfokuskan penglibatan Angkatan Tentera Malaysia. Hikmat Angkatan Tentera Malaysia lebih tertumpu kepada penyediaan bantuan anggota di setiap peringkat, penyediaan peralatan pengangkutan, bantuan peralatan jentera, bantuan operasi cari lamat serta bantuan kepakaran seperti hikmat perubatan medan. Untuk itu, eksersis Jarum Mas turut mendapat kerjasama dari agensi penyelamat utama seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta pihak berkuasa tempatan. Penerangan berkenaan prosedur standard serta peranan setiap agensi turut diberi pada semua anggota terlibat demi memastikan segala gerak kerja ketika kejadian sebenar berjalan lancar dan berpaksikan kepada dasar mekanisme yang telah ditetapkan. Di samping itu, Angkatan Tentera Malaysia menerusi Kor Kesihatan Diraja turut melibatkan persediaan hospital hadapan di dalam latihan ini. Latihan turut dijalankan dengan beberapa senario yang diadaptasi dari situasi sebenar. Di samping menguji tahap kesiapsiagaan anggota, ia juga dapat menguji segala keupayaan serta kelengkapan peralatan agar ia dapat digunakan dengan baik sewaktu kejadian sebenar. Latihan memang kita dah rancangkan untuk tujuan latihan ialah kita untuk melatih anggota kita supaya mereka yang terlibat lebih menambahkan skill dan juga improve dia punya pengetahuan dan juga mengenal pasti kekurangan, dan dengan injek-injek yang kita
pilih, iaitu yang dah biasa berlaku, yang kita mungkin temui semasa kita menjalankan tugas sebenar lah. Dan dengan latihan-latihan itu dan dievaluasi oleh tim yang memang pakar-pakar untuk mereka menentukan sama ada yang prosedur dan apa yang mereka laksanakan itu memenuhi tata cara yang ditetapkan lah. Jadi ini kita menjangkakan memang menambah baik kita punya kesiapsiagaan dalam menempuh ataupun keadaan yang sebenar lah. Yalah, kita kebanyakan berdasarkan pada pengalaman dan juga istilah digunakan medical intelligence, ataupun kita buat satu penilaian, dan penilaian tu kita praktiskan walaupun berlaku perubahan pada yang sebenar, tetapi 90% mengikut apa yang kita rancangkan. Jadi apa yang kita menambah kemahiran anggota tu, itulah yang biasanya kita akan temui di lapangan. Selain latihan melibatkan persediaan hospital hadapan, exercise ini juga mengadakan aktiviti latihan air. Bertempat di Pekan Riverfront, seawal jam 8 pagi, setiap anggota yang terlibat dalam exercise ini telah bersiap sedia menerima arahan yang memerlukan keseriusan penuh, kerana setiap tindakan yang dilakukan itu akan dinilai oleh pemerhati yang dilantik. Permulaan latihan, kesemua anggota tentera mendapat taklimat ringkas daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat selaku timbalan Komando Operasi Bencana di daerah Pekan. Beberapa senario cemas diwujudkan untuk melihat tindakan yang akan diambil oleh setiap peserta. Dan pemilihan senario itu berdasarkan pada pengalaman lalu yang mana kejadiannya adalah yang sering kali berlaku. Terdapat beberapa mekanisme dan kriteria dititik beratkan, antaranya pengendalian tindak balas kecemasan, cara mengurus pesakit mengikut kategori dan juga teknik penyelamatan yang betul. Baik, ketika ini apa yang dapat saksikan bahawa terdapat satu senario mangsa bot yang telah terbalik akibat dipukul oleh arus gelombang yang besar ketika banjir berlaku, dan ini salah satu perkara yang mungkin bakal terjadi sekiranya situasi yang sebenar
mereka hadapi. Dan ketika ini apa yang anda dapat saksikan, pasukan bomber dan penyelamat bersama dengan pasukan Angkatan Tentera Malaysia sama-sama mengkoordinasikan bantuan terhadap mangsa bot terbalik berkenaan. Dari latihan yang diadakan, ia juga dapat menguji tahap kerjasama pasukan penyelamat termasuk menyelaras komunikasi antara agensi dengan sempurna. Segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada banjir 2013 diteliti sedalam mungkin sebagai langkah penambahbaikan. Kita berbalik pada senario banjir pada tahun 2013 ya. Memanglah di arah pekan pun mengalami banjir. Cuma senario banjir di pekan ni dia berbeza dengan di daerah Kuantan. Pekan ni kita dapat kerjasama yang erat lah daripada pelbagai agensi kerana kita berpandukan kepada arahan MK nombor 20 tu. So dari segi kerjasama memang pada saya yang terbaik lah. Dan kita telah melakukan operasi mencari penyelamat memindah mangsa mengikut prosedur yang betul lah. Di sini juga kita praktikkan ya, yang penting siap siaga kita. Persediaan kita untuk menghadapi banjir. Andai kata apabila berlaku sebenarnya respon kita cepat atau lambat. Yang itu sekarang kita praktikkan untuk hari ini. Kita nak tengok respon kita apabila kita terima panggilan respon kita. Berapa minit kita boleh siapkan bot kita turun ke air. So kita lihat situ. Andai kata ada berlaku kelemahan, kita akan buat penambahbaikan untuk supaya andai kata, bukan kita minta lah ya, andai kata berlaku bencana sebenar, kita dah bersedia. Meskipun ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan bahawa musim tengkujuh tahun ini akan mengalami risiko banjir sederhana berbanding tahun lalu akibat fenomena El Nino. Namun, pasukan penyelamat terutama Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Mereka bersedia berbakti untuk negara. Tidak kira banjir besar ataupun sederhana, kesiapsiagaan diperkemas sentiasa. Surafi Alim, Skuad Alpha, RTM.